Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuddin bin Cik Usain akan membentangkan kajian ikatan dalaman terhadap kenaf sebagai papan serpai dengan menggunakan perekat urea formaldehid. Dalam pembentangan ini ada 8 topik untuk dibentangkan daripada pengenalan, pernyataan masalah, objektif kajian, skop kajian, kajian literatur, metodologi kajian, hasil dapatan dan ke-8 adalah kesimpulan. Pengenalan. Papan serpai adalah papan yang diperbuat daripada partikel-partikel kayu atau bahan selulosa yang diikat dengan gam atau bahan perekat dengan campuran bahan tambahan. Di Malaysia, papan serpai banyak digunakan dalam industri pembuatan produk kayu seperti pembuatan peralatan perabot, dinding panel, kemasan lantai, kemasan dapur, kemasan tandas dan lain-lain lagi berkaitan dengan produk kayu. Permintaan pasaran yang semakin meningkat telah menghasilkan produk yang bermutu dengan melakukan penyelidikan secara berterusan dengan mencari alternatif lain sebagai bahan utama dalam penghasilan papan serpai. Kedua adalah pernyataan masalah. Penggunaannya adalah terhad dan tidak boleh digunakan di kawasan luar atau kawasan yang mempunyai kadar lembapan yang tinggi. Papan serpai yang dihasilkan daripada unsur kayu tidak tahan lasak dan mudah rosak serta mudah diserang oleh serangga perosak. Papan serpai juga mudah retak dan mudah serpih, terutamanya jika proses memasang skru atau paku ke atas permukaannya. Papan serpai boleh menyerap kelembapan apabila terdedah kepada air dan boleh mengekalkan kandungan lembapan seperti span dan akhirnya membengkak dan terjadi kegagalan pada strukturnya. Papan serpai yang sedia ada sukar untuk dipotong dengan baik. Jika dipotong, tepi papan serpai akan menjadi kasar dan berpotensi kepada retak semasa proses pemotongan. Objektif kajian adalah menentukan kesesuaian penggunaan kenaf dalam menghasilkan papan serpai dengan menentukan kekuatan ikatan dalaman dan membandingkan papan serpai yang dihasilkan dengan British Standard EN 319/1993. Skop kajian ini adalah meliputi beberapa peringkat utama iaitu penentuan bahan, penghasilan bahan serpai, pengujian dan membuat analisa terhadap produk yang dihasilkan. Bahan yang digunakan ialah kenaf. Kenaf diproses untuk mendapatkan saiz partikel di antara 0 hingga 6 sehingga 1.18 mm. Papan serpai ini dihasilkan dengan ketepatan sebanyak 600 kg per meter padu. Saiz sampel yang dihasilkan adalah 34x34x12x1.2 cm. Sampel ini dihasilkan dengan menggunakan peratus campuran gam iaitu urea formaldehid, hardener dan wax sebanyak 8%, 10%, 15% bagi setiap sampel. Setiap peratus campuran gam dihasilkan 17 sampel. Setelah sampel dihasilkan, ujian ikatan dalaman dibuat berdasarkan prosedur piawaian British Standard EN 319/1993. Manakala putusan ujian ini dianalisis dan dibandingkan dengan merujuk kepada British Standard EN 310/1993. Kajian literatur. Hibiscus cannabicus adalah nama saintifik bagi pokok kenaf. Ia adalah sejenis tumbuhan yang berasal daripada Afrika. Pertama kalinya kenaf mula dipelopori kegunaannya di utara Afrika. Di Amerika Syarikat pula telah melakukan penyelidikan dan pembuatan bermula semasa Perang Dunia Kedua. Banyak penghasilan dapat dibuat antaranya gentian dan tekstil. Salah satu ciri yang unik tumbuhan kenaf adalah tumbuh sarang pokok adalah sangat cepat. Dalam tempoh masa 4 minggu sahaja, ia boleh tumbuh setinggi 3.7 sehingga 4.3 meter. Gentian luar
sering dirujuk sebagai gentian kulit membentuk 40% daripada berat tangkai kering dan apabila diproses, biasanya ukuran panjangnya adalah 2.6 mm. Tumbuhan ini boleh tumbuh subur dalam pelbagai keadaan iklim dan jenis tanah. Metodologi kajian. Metodologi kajian adalah melibatkan proses penyediaan papan sertifikat ini daripada proses mengisar, proses pengayakan, proses pengerian, proses pengadunan, proses tekanan sejuk ataupun cool press dan proses tekanan panas ataupun hot press serta ujian-ujian yang akan dijalankan. Secara kesimpulan, metodologi kajian adalah seperti yang tertera pada gambar rajah. Yang ketujuh adalah hasil dapatan. Graf ini adalah graf yang menunjukkan nilai ketupatan dan ikatan dalaman bagi 8% campuran UF. Daripada rajah, didapati nilai yang paling tinggi bagi nilai kekuatan ikatan dalaman adalah pada sampel K8/15 dengan nilai 969 kN per meter padu ataupun bersamaan dengan 0.969 megapascal. Didapati daripada rajah, ketupatan bagi sampel yang mempunyai kekuatan ikatan dalaman yang tertinggi adalah 626 kg per meter padu. Daripada pemerhatian terhadap graf ini, didapati kekuatan dalaman tidak berkadar terus dengan ketupatan sampel. Purata bagi semua kekuatan ikatan dalaman bagi campuran perekat 8% adalah 0.588 megapascal. Seterusnya, hasil dapatan daripada nilai ketupatan dan ikatan dalaman bagi 10% menggunakan UF. Didapati sampel K10/7 didapati mempunyai ikatan dalaman paling tinggi. Nilai ikatan dalaman yang diperolehi adalah bersamaan 0.908 megapascal. Jumlah ikatan dalaman yang diperolehi adalah di antara 334 kN per meter square sehingga 908 kN per meter square. Rendah minimum nilai IB yang terdapat dalam graf ini adalah 350. Ini adalah disebabkan oleh kewujudan lebih banyak lompang di papan berbanding dengan papan pada ketupatan yang lebih tinggi. Lompang menyebabkan ketidakcekapan antara gentian ikatan seperti mana yang telah dinyatakan oleh Ansari dan Nur Bakhash pada tahun 2018. Didapati jumlah ikatan dalaman bagi penggunaan perekat 10% tinggi berbanding dengan jumlah penggunaan perekat 8%. Seterusnya adalah nilai ketupatan dan ikatan dalaman bagi menggunakan 15% UF. Rajah menunjukkan hubungan kait di antara ketupatan dan ikatan dalaman bagi sampel 15%. Paling tinggi nilai adalah 1.327 megapascal. Secara umumnya, hasil dapatan didapati ikatan dalaman semakin kuat dengan peratus penggunaan perekat yang tinggi. Semakin banyak penggunaan perekat, maka semakin tinggi nilai kekuatan dalaman. Kandungan perekat yang tinggi memberi perekat yang mencukupi untuk dibuat ikatan dengan zarah dan dengan itu membolehkan lebih banyak perekat untuk menembusi ke dalam partikel kenaf. Ketiga-tiga rajah tidak menunjukkan kaitan ikatan dalaman dengan ketupatan. Oleh itu, lebih tumpat sampel tidak bermakna ikatan dalaman adalah lebih tinggi. Hampir semua sampel yang diuji dengan ujian ikatan dalaman mempunyai nilai lebih tinggi daripada piawaian British EN 319 iaitu melebihi 0.4 megapascal. Kesimpulannya adalah alternatif dalam pemilihan bahan dalam pembuatan papan serpai perlu dipelbagaikan supaya kebergantungan kepada sumber berasaskan kayu dapat dikurangkan. Pemeliharaan alam sekitar perlu dititikberatkan. Kepelbagaian kajian terhadap tumbuhan yang mempunyai serat perlu difokuskan. Penggunaan sumber kenaf dalam kajian ini dapat disimpulkan baik dan memuaskan
Kerana berdasarkan ujian ikatan dalaman yang dilakukan, hasil yang diperolehi menepati piawaian British yang telah ditetapkan. Cadangan di masa akan datang adalah mengkaji tentang penggunaan kenaf terhadap serapan bunyi. Sekian untuk perbentangan. Terima kasih.